Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, bila dah dapat file BBMA dashboard, okey, ni BBMA dashboard tuan-tuan nanti dia akan keluar file macam ni. So, senang je, simple je. Just copy. Kemudian pergi dekat mana-mana account MT4 broker yang dah register tadi, yang bagi nombor saya. Okey. Open data, pergi ke MQL4, indicator, lepas tu boleh paste lah. Macam ni saya dah ada lah kan. So just paste. Right, bila dah paste, kita refresh. Bila dah refresh, nanti apa yang kita boleh buat, right, kita terus pergi dekat ni, macam ni BBMA, klik drag, dan dekat sini kita boleh tengok kita punya pilihan yang kita nak. Contohnya kita tekan OK dulu. Alright, so dekat sini nanti kita nampak ada sikit je ni, 1, 2, 3, 4. Well, padahal dalam saya punya market watch ni ada 31 pair. So apa yang perlu saya buat, pergi balik dekat dashboard tadi. Alright, pair list ni tadi daripada manually entering tukar kepada using market watch. Dan ini penting, number of pairs ni kena sama. 31. Tukar biar sama. So bila sama, kalau saya close, dia akan keluar senarai-senarai tadi. Nampak macam ni kan, ada 31 semua sekali. Okay, so kita boleh tekan lah. Macam contoh macam ni, ada re-entry di daily sell AUD/USD. So kita nampak ni re-entry apa? Ni re-entry arah kukuh. Ni ada arah kukuh, ni ada re-entry, so dia sell. Macam ni kalau kita tengok dekat AUD/CHF pun ada sell. Sell apa? Sell momentum. Ni ada momentum, dia ada re-entry sell. So re-entry yang kalau ni, yang ni yang kalau pergi dekat dashboard ni kan, dia tulis re-entry saja ni, dia akan bagi semua setup re-entry. Re-entry arah kukuh ataupun re-entry momentum. Kan dia akan bagi contoh macam ni, buy, re-entry buy, momentum, re-entry buy. Macam untuk GBP NZD ni apa yang ada dekat H1, re-entry buy, momentum, re-entry. NZD dekat weekly ada setup apa ni, buy ni. Kita nampak ada setup, ini ada arah kukuh, ada momentum, ada re-entry buy kan. So dekat oil H4 dia ada bagi kita re-entry buy. Re-entry buy apa ni? Ini adalah re-entry buy arah kukuh yang ni. Yang ni kan, ni re-entry. So dia re-entry buy kat sini, so dia dah naik dah. Okay, so kalau katakanlah kita nak lebih spesifik, contohnya tuan-tuan semua nak re-entry arah kukuh, ni ada re-entry arah kukuh, re-entry candlestick momentum, re-entry arah, re-entry after re-entry, re-entry after sisa confirm, cluster, CSM ni momentum, tunjuk momentum saja, ataupun dia tunjuk arah kukuh saja. Extreme dashboard ada. Ni semua nanti kan saya terangkan kemudian. So itu cara-cara kita nak re-entry. Biasanya saya gunakan re-entry candlestick momentum ni. So bila saya tekan, kita akan dapat re-entry candlestick momentum je. Kalau macam tadi re-entry tadi, semualah dia bagikan re-entry momentum tersisa. Macam ni dia just bagi re-entry momentum saja. Ni re-entry momentum sell daily Australian dollar Swiss. So re-entry, so dia dah bagi. So sebenarnya kalau kita tengok kita punya entry, H4 dah keluar, area MA50 dah keluar BB. Kemudian dekat H1 ni kita cari setup lah kan. Daripada sini sebenarnya dia dah turun ni kan, kita boleh tarik FIBO kita. Ni siapa yang dah join kelas coaching dah tahulah ni kan. Dah tahulah macam mana nak tarik. Ni bawah lagi, so maknanya yang ini kan. So dia boleh pergi jauh ni, TP sampai sini.
TP1 bersamaan dengan daily apa ni, lebih kurang dia test daily punya low ni lah kan. So itu cara kalau kita nak re-entry CSM. Kalau katalah kita nak arah kukuh pun boleh, arah kukuh pun dia bakal bagi re-entry arah kukuh. Contohnya AUDSD weekly dia ada bagi arah kukuh buy, ni ada arah kukuh buy, kemudian dah bagi re-entry. So kita boleh lah buat kita punya analisa lah kan. Contohnya macam ni, re-entry, kita tengok daily. Okay, daily pun dia dah sampai area MA50. Kemudian kita tengok di H4. H4 nampak macam dah ada setup, boleh tarik lah. Kan, di sini dah ada setup. So nanti dah boleh tunggu entry, tunggulah kan dia sampai terbang sampai TP1 ataupun TP2 kan. So ini kita punya entry-entry yang selalunya saya gunakan lah. Kan saya gunakan entry after sisa ataupun re-entry after candlestick momentum. Satu lagi apa yang kita boleh buat, macam kalau tuan-tuan tengok tadi contohnya re-entry arah kukuh ni tadi kan. So nanti ada yang tanya, tengok ni ada re-entry kan dekat sini, tapi dia tak sampai. Tapi kenapa kita boleh ambil lagi entry ni? Sebab kadang-kadang BBMA ni dia entry dia tak cecah pun dekat apa tu MA high ataupun MA low kan, dia dah terus turun. Sebab apa? Sebab time frame bawah dah nak jalan kan. So sebab tu untuk dashboard ni dia boleh setting dekat sini. Kalau tuan-tuan pergi bawah lagi, dia ada re-entry kan. Ini re-entry pip distance. Lagi rendah kita buat dia punya apa tu pip distance ni, maknanya lagi hampir diperlukan untuk dia trigger. Kalau kita biasanya saya biarkan 30 pips lah. Kan, biarkan 30 pips. Sebab kalau kita buat 20 pips ataupun 10 pips, kadang-kadang macam ni lah, dia dah entry macam ni kan, dia tak sampai pun atas kan. Lebih kurang dalam berapa pips ni, ini dalam 20 pips, 30 pips dia dah turun balik. Ini dah turun balik. So kita set up macam ni 30 ni supaya kita tak terlepas mana-mana set up lah. Of course kita nak entry tu kita kena buat multi time frame punya analisa lah bahawa entry kan. Ini bukannya untuk entry, ni sekadar signal. Dan dekat sini juga kita boleh setting. Macam saya suka setting apa, MI mid BB true, dan juga saya buat kalau untuk candlestick momentum punya re-entry saya suka buat MA filter kan, true juga. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan cuma bagi kita re-entry yang mana dia berada di, kalau untuk sell dia berada di bawah MA50 dan juga di bawah mid BB. Kalau untuk buy dia mestilah berada di atas MA50 dan juga berada di atas mid BB. Macam ni kan, atas MA50, atas mid BB. So ini dia punya setup. So apa lagi yang ada dalam ni kita boleh tengok lah kan. Macam tuan-tuan kalau tahu pasal candlestick momentum, katakanlah nak entry untuk candlestick momentum saja, pun boleh juga macam ni momentum, jadi bagi kita momentum ni, ada momentum kan, so dia trigger. Contohnya macam ni weekly Euro CHF, dia ada buat momentum sell ni, momentum kan, sebab dia naik. Ini pun sama, monthly ada buat momentum buy ni kan, momentum buy. So boleh digunakan lah, sebab ada juga yang ada beberapa strategi kita boleh tahulah tentang trend kan menggunakan strategi ni. Lagi kita boleh gunakan juga apa, contohnya satu lagi yang saya suka gunakan adalah arah kukuh. Arah kukuh ni saya suka gunakan indikator arah kukuh, tapi di bawah ni ada candlestick momentum, candlestick arah kukuh baby touch ni kan, dekat sini kan saya suka letak true. Maksudnya apa? Bila ada arah kukuh, dia tak akan trigger selagi time frame bawah dia tak buat momentum. Maknanya time frame bawah pun setuju untuk turun kan, untuk buat momentum, barulah dia bagi trigger dekat kita punya dashboard ni. Kita tengok macam contohnya macam ni Euro GBP ada sisa buy di weekly, yang ni lah kan. So kalau kita tandakan yang ini, kita pergi ke daily, kita tengok kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari ni kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam masa 7 hari ni ada tak momentum? Ada kan, iaitu yang ini.
So biasanya kalaulah sini ada momentum buy dan di weekly pun ada sisa buy, so saya akan tengok lah kalau valid untuk saya entry kan. Entry bukannya untuk weekly tadi, saya entry dekat daily ni pun saya ada entry kan, untuk kita cari entry awal. So saya suka gunakan sisa yang mana kita punya setting di bawah ni tadi. Di bawah ni kalau tengok ni ada CSM sisa BB touch ni kan. Dekat sini saya letak use CSM in lower time frame to confirm sisa. Saya suka buat. So selain daripada re-entry momentum, re-entry Rakuko, saya suka juga gunakan sisa punya juga. So dalam ni apa lagi yang ada setup, nanti tuan-tuan boleh explore kan, apa lagi yang kita boleh buat setup kat sini kan. Contohnya macam kalau ada nak gunakan setup extreme pun boleh cari extreme kan. Extreme contohnya macam sekarang ni kita tengok, biasanya extreme saya suka tengok di time frame bawah lah. Contoh macam cat chef ni, H1 ada extreme sell. Maksudnya apa, pada waktu ni dia dah keluar Mahi dah start keluar kan, MA510 dah keluar, MA5 dah keluar daripada BB ya. So nanti kalau dia dah keluar, kalau ada candle reject, kita akan tunggu dia retest untuk tengok ekstrim ni valid ke tak. Kalau ada ekstrim ni valid, ada kemungkinan time frame di atas ni kan ada yang dah ada entry, re-entry lah. So ikut pengetahuan masing-masing lah menggunakan ekstrim. Macam saya pun tuan-tuan tahulah, saya tak gunakan ekstrim apa semua ni kan, saya just gunakan re-entry semua ni. Tapi siapa yang nak setting nak gunakan ekstrim, boleh gunakan ekstrim punya indicators. So kat sini ekstrim ni pun macam dalam saya punya YouTube saya ada terangkan, kita boleh gunakan lah kalau nak cari katalah engulfing punya patterns ataupun inside pattern punya setup, kita gunakan ni. Contohnya macam ni kan. Ini GBP USD daily dia ada extreme dan engulfing, dia dah keluar ni kan, kemudian ada engulfing. GBP CAD pun sama, dia dah keluar kemudian dia engulf ni lah. USD JPY ada tak, dia dah keluar turun naik balik, kemudian dia ada engulfing kat sini. Engulf kat sini kan. Dan ZUSD pun sama, keluar kemudian ada candle engulfing kan. So kadang-kadang tengoklah mengikut pengetahuan masing-masing tentang macam mana nak gunakan setup ekstrim ni kan. Nak scalping ke apa kan, bolehlah cari setup di ekstrim. Lepas tu satu lagi yang kadang-kadang saya suka tengok juga adalah berkenaan dengan apa, BB touch. BB touch ni pun saya suka tengok juga. Tapi kalau BB touch ni selalunya saya masukkan juga M15 dan juga M5. So apa dia BB touch ni? BB touch ni dia adalah satu keadaan di mana dia dah price ni dia pergi touch. So siapa yang belajar BBMA tahu kan, price dia tak boleh keluar daripada Bollinger Band. Kalau dia keluar daripada Bollinger Band tu, itu dipanggil sebagai keadaan apa, momentum, ataupun dipanggil sebagai keadaan yang tak normal sebenarnya kan. So dia akan turun lah, dia akan turun, tapi bila dia turun sampai satu keadaan, dia akan buat apa, dia akan naik balik ataupun dia akan masuk balik ke dalam BB. Sebab itu adalah keadaan normal dia sebenarnya kan. So kita boleh tengok lah macam ni. Kadang-kadang ada yang gunakan BB touch ni kan, contohnya macam saya ambil contohnya AUD-CAD kan, dia ada buat BB touch. BB touch hijau ni maksudnya dia BB touch buy lah. Bila dia touch ni ada kemungkinan dia akan naik kan. Sama ada naik terus ataupun tak, belum lagi tentulah. Tapi biasanya kalau saya tengok M5 ada naik, M15 pun M5 dah touch, M15 pun dah touch kan. Macam ini ni H1 kan, H1 pun ada dah touch kan, dia dah touch dia punya BB semua ni. Biasanya kalau saya tengok dekat time frame bawah, saya akan tunggulah sama ada dia dah jadi MHV ataupun belum di time frame ke bawah. Biasanya bila time frame bawah pun dah start dah tak touch lagi ataupun dah masuk ke dalam kan, biasanya time frame ke atas pun akan follow juga kan. Ini MHV bermula daripada bawah lah kan. Sama lah macam ni, macam Euro CHF ni kan, dia dah touch, ni pun dah touch kan, pada waktu ini dia touch.
ini touch cell lah. Maksudnya apa, bila dia dah touch ataupun dia dah keluar ni kan, walaupun dia tak bagi nama ekstrim, ekstrim ada satu keadaan kan, dia panggil MA keluar semua ni kan, tapi ini kita panggil BB touch. Maksudnya dia apa, dia dah price ni dah kena BB. So untuk M15 dah kena BB kan, kemudian di M30 pun dah kena BB, H1 pun dah kena BB, H4 macam Euro Shaft ni tengok Euro Shaft, H4 pun dia dah bagi, so dia dah merah kan. So ada kemungkinan pada waktu tadi dia akan bagi alert ni, dia akan bagi apa, signal ni awal-awal tadi lah kan, daripada M5 ni tadi kan. In fact M1, kalau kita trigger M1 daripada M1 ni tadi sebenarnya dia dah bagi kita, dah bagi tahu ada touch kan. Touch dekat mana, daripada sini tadi dia dah bagi dah, dia touch kan. So dia akan masuk, start masuk M5 pula kan. M5 pun sama, daripada bawah ni pun dia dah touch kan. Sampailah M15, M30. Biasanya kita gunakan untuk scalping ke semua, ataupun kita nak identify apa tu potential MHV kan. Tapi kita tengoklah, bila tahu MHV di bawah, maksudnya time frame di atas mestilah ada yang re-entry. So biasanya kita carilah kan, saya akan cari kat mana ada re-entry kan. Biasanya kalau macam ni kan, saya tahu re-entry apa tu BB touch yang time frame di bawah semua tu dah menunjukkan BB touch cell. So kita carilah setup cell kat mana yang ada. So nampak macam ada daily ni ada cell punya setup kan, re-entry H4 dah area M50. Kemudian tengoklah dekat dekat ni ada tak setup close 5881. Saya tengok ni, ini dia open 597, dia open 5884. So ini lagi rendah lah, dia tak valid setup lagi lah kan. Maksudnya kat sini belum ada valid setup lagi, ada kemungkinan dia akan naik lagi lah. Ini dia akan naik ni kan. Maksudnya mungkin Euro Shaft ni, setup ni saya tak akan ambil lah. Sebab apa, H1 belum ada lagi setup. So kalau saya tengok nak kalau kita nak ukur perjalanan dekat sini untuk daily pun masih lagi mungkin jauh kan. Dia dah sampai ke TP2. So siapa yang masuk coaching saya TP2 ni, kita tahulah kadang-kadang apa dia nak buat. Dia nak buat major punya pullback. So ada kemungkinan dia nak cari MA50 ni. Sebenarnya bukan cari MA50 lah, apa dia nak cari, dia nak cari di entry di weekly ni, dia nak cari MA ni. So bolehlah cari setup buy kan di time frame bawah kan. So nanti apa tu boleh explore, nanti akan ada sedikit penerangan tentang entry-entry ni semua. Saya setup di sini, tuan-tuan boleh tengok nantilah okay. Macam ni satu lagi pun, kalau yang gunakan setup RE, REM bolehlah gunakan, macam saya tak gunakan. So apa maksud RE ni, maksud dia re-entry dengan time frame kedua ada extreme. So kalau saya setup macam tu, kalau saya nampak di H4 ni, H4 ada merah cell ni, maksudnya di H4 ni ada extreme cell. Nampak dia dah touch kan, dia dah touch kan, dia flat BB, dia dah touch, dia panggil extreme. So re-entry dia ada di time frame daily. So kat sini kita nampak re-entry apa, re-entry arah koko, re-entry so mungkin dia R E H1 mungkin dah buat M kan. Kalau kita tengok dekat H1 Euro USD ada setup apa tu extreme buy kan, nampak ni dia dah keluar, dia dah touch lah. Kalau dia flat BB ni kan, ni flat, kalau ni flat BB, ini dipanggil extreme lah. So kita tengok dekat H4 ada setup re-entry tak. So tengok ada re-entry arah kuku, re-entry. So ada kemungkinan R, ada kemungkinan ini akan jadi E, dan setup M15 ni sama ada dia akan jadi REE ataupun jadi REM, macam tu lah kan. So siapa yang gunakan REE, REM bolehlah
gunakan indikator ni. REE pun ada juga macam ni, REE punya setup. Siapa yang trade gunakan REE punya setup kan, tengok. Okay, contohnya macam ni, ada bagi REE apa, NZ Decad H1. So ada E, ada R, E, M15 pun dah ada E dah, kan. So ada kemungkinan ini dia nak naik kan, setup naik. So kita tengok pula macam USD/JPY daily, ada setup extreme buy. So extreme E maksudnya apa, weekly ada R, E, kemudian H4 ni pun dah extreme kan. Ni ada extreme kan, betul tak, ada extreme naik balik kan. So setup ni ada kemungkinan akan jadi REE. Buat masa sekarang ni REE lah, kan. So macam itulah. So gunakan pengetahuan BBMA tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan lah kan. Macam ni RM maksudnya apa, time frame kedua ni dia M lah, MHV. Contohnya kat sini Euro GBP H1 dia kata dah RM, maksudnya apa, ada extreme, ada cover reverse retest, kemudian dah buat TP wajib kan. So bila TP wajib ni nanti dia akan retest balik macam ni, mungkin dekat sini lagi lah dia dah bagi setup REM tu kan. So gunakanlah mana-mana yang tuan-tuan dan puan-puan rasakan bermanfaat. Tetapi kalau saya gunakan re-entry after momentum, re-entry after sisa, arah kukuh kan. Biasa saya gunakan tiga ni gunakan pun dah cukup dah. Dan macam-macam setup yang kita boleh cari, dan macam-macam entry yang kita boleh jumpa kan. InsyaAllah sangat-sangat membantu. Oh, lupa pula satu lagi, ada full map kan. Macam full map ni dia boleh ni lah, dia boleh tengok, kita boleh tengok secara langsung apa yang sedang berlaku dekat mana yang ada ni. So tuan-tuan yang pasal sekarang ni kan, tuan-tuan tengok dia punya nombor semua ni tak align kan. So nanti tuan-tuan boleh set kat sini lah kan, set dekat sini, pergi dekat Okta Market nanti, ataupun apa-apa tuan-tuan pergi properties, pergi ke compatibility, pergi dekat sini change high gunakan ni. Okay, yang ni change high DPI setting, pergi ke override high DPI setting, pergi system enhance, kan nanti dia akan cantik balik lah, kan, maksudnya dia akan masuk semua sekali. Tapi saya tak gunakan, sebab bila gunakan charts ni jadi macam tak berapa cantik sangat lah. Alright, so semoga bermanfaat. InsyaAllah lah akan membantu tuan-tuan dalam mencari signal-signal yang berkualiti untuk entry BBMA. Okay, kalau ada apa-apa soalan nanti just tanya pada saya. Okay, terima kasih.